Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal tingkatan 5 bagi tajuk Lukisan Terbantu Komputer. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat membina garisan sempadan dan kotak tajuk dengan menggunakan perisian LTK. Okey, sebelum kita nak memulakan penggunaan perisian AutoCAD, okey, kita bukakan perisian itu. Okey, kita double klik dekat perisian AutoCAD. Okey, selepas kita double klik, okey, ruangan macam ni dipaparkan. So, apa yang kita perlu buat, kita pergi ke home. Kita pergi ke logo A sini and then kita klik new. Okey, di sini kita akan pilih template kita. So, biasanya kita akan pilih template AutoCAD ISO. Okey. Okey, kemudian kita tekan open dan ini ruangan paparan yang kita dapat lihat. Okey. So, untuk langkah pertama, sebelum kita memulakan lukisan menggunakan perisian AutoCAD ini, langkah pertama kita kena settingkan kita punya ruangan lukisan ini berdasarkan kepada luas kertas kita. Okey. So, macam mana kita nak setting paparan ini berdasarkan luas kertas kita? Okey, kita pergi ke menu bar sini, kita dapatkan output. Okey, tekan output. And then daripada sini kita pergi ke Page Setup Manager. Klik Page Setup Manager. So, dari sini kita modify ke tas kita. Okey, selepas kita dapat ruangan ini, kita pergi ke IS paper size, kita tukar 297/210 mm. So, kita dapat untuk landscape. Okey, landscape, and then sini kita pilih center. So, repeat, pergi ke 1/1, and then kita pergi ke center. Display. Okay, and then yang ni kita pergi ke landscape. Okay, tekan OK. Close. So, kita dah dapat ruangan page setup kita. Okay, langkah kedua kita kena set. Kita kena setkan unit yang akan kita gunakan. Okay, ada dua kaedah. Yang pertama, kita pergi ke menu ini and then kita pergi ke drawing utilities. Kat sini ada unit. Tekan unit and then kat sini tukar decimal, position 2 titik perpuluhan. Okay, and then unit kat sini kita pakai unit millimeter. Dan okay. Ataupun kita boleh juga pergi ke command line dekat sini, belah bawah ini, kita type unit, UNITS, enter, and then dia keluar macam ni juga. Okay, pastikan unit millimeter, dia punya type decimal, dia punya position 2 titik perpuluhan, and then okay. Alright, so itu perkara yang kedua, wajib kita bina bila kita nak memulakan satu lukisan. Okey, untuk pengetahuan pelajar apabila kita menggunakan perisian AutoCAD, okey, kita menggunakan teknik layer by layer. Okey. Sebelum ni kalau kita lukis secara manual,
kita akan binakan garisan binaan dulu, kemudian baru kita masukkan garisan objek. Okey, seterusnya kalau perlu kita masukkan garisan penengah ataupun garisan dimensi. So untuk AutoCAD, okey, kita guna konsep layer by layer. Contohnya layer pertama ni kita gunakan untuk membina garisan objek. Menggunakan garisan binaan. Layer yang kedua kita gunakan dia untuk garisan objek. Layer ketiga kita gunakan untuk garisan dimensi dan seterusnya. Okey, lagi banyak jenis garisan, lagi banyak layer. So dalam layer-layer ni, okey, bila kita print, kita akan gabungkan semua layer-layer ni, maka terhasil satu lukisan yang mengandungi berbagai-bagai jenis garisan. Okey, perkara yang ketiga, selepas kita setting unit, lepas kita setting size paper, okey, kita setting kita punya layer. Okey, untuk setting layer. Okey, di sini dia beri ketebalan size layer, ketebalan size garisan objek adalah 0.5 mm dan ketebalan garisan pendimensian adalah 0.18 mm. So apa yang saya perlu buat kat sini? Okey, saya pergi ke layer properties. Okey, dia akan keluar macam ni. So pergi ke layer properties, kat sini saya akan masukkan, pergi ke simbol ini, new layer. Ini delete layer. Okey, pergi ke new layer. Okey, layer pertama ni saya tukarkan nama dia sebagai garisan objek. Okey, saya tukarkan kepada garisan objek. And then color dia saya biarkan white. Jenis garisan continue, maksud dia garisan terus. Ketebalan garisan sini saya tukarkan kepada 0.5. Saya klik je kat sini and then pilih 0.5. So 0.5 dekat sini. Saya klik ke sini and then OK. So untuk garisan objek 0.5 di sini. Kemudian kat sini garisan pendimensian 0.18 dia punya ketebalan dia. So klik lagi new layer. Okey, layer sini saya tukarkan nama garisan pendimensian. Pendimensian. Okey, and then saya tukar dia punya ketebalan garisan 0.18 dan OK. Okey, seterusnya warna garisan pendimensian. Okey, saya boleh tukar dekat sini. Saya pilih warna apa? Okey, kita nak pilih warna ni, pastikan kita pilih warna yang sesuai supaya apabila kita print dia boleh nampak warna tu. Kalau contoh kita print pilih warna kuning, bila kita print takut dia tak nampak. Jadi kat sini saya tukarkan dengan warna pink. Okey. Dia punya kod dia 210. Okey, so kat sini dia hanya perlukan dua jenis garisan saja. So kita buat dua layer sahaja. Okey, and then kita padamkan ni, close. Okey, so kat sini saya ambil teks.
ambil dari standard ni, saya tekan and saya manage text style. Saya pilih sini. Okey, kat sini saya akan, dia ada macam-macam jenis text, font. Kat sini saya pastikan font saya jenis Arial. Okey, size dia kat sini saya tukarkan kepada 3mm. Okey, saya klik 3 and then saya apply kan dia, kemudian close. Okey, so kita dah setting kita punya page setup, kita dah setting kita punya unit, kita dah setting kita punya layer, okay, and then kita dah setting kita punya text style. Okay, kemudian kita boleh mulakan lukisan kita untuk membina kotak tajuk dan garisan sepadan. Okey, tugasan untuk hari ini kita akan bina satu kotak tajuk yang nak bawah dan garisan sepadan. Okey, so langkah pertama kita pergi ke layer, pilih garisan, objek. Okey, so kita nak buat kotak tajuk dan garisan sepadan, kita guna garisan objek. So kita pilih garisan objek. So pastikan dekat sini dia tulis garisan objek. Okey, langkah pertama kita gunakan command arahan line. Kita tekan line dekat sini ataupun dekat command line dekat sini kita tulis LINE. Okey, bila tulis LINE kita enter, maka ditanya kat sini specify first point. Kat mana titik mula kita? So kita tekan kat mana-mana titik mula kita, kita left click titik mula kita, maka dia jadi macam ni. Pastikan kita tekan sekali je, jangan tekan banyak kali. Okey, ini first point kita. Kemudian software ni tanya specify next point, di mana titik seterusnya. Titik seterusnya kita nak buat garisan menegak ke atas, yang mana panjang dia adalah 180. So saya bawa ke atas. Apa yang kita nampak dekat sini, kita masukkan ukuran. Ukuran 180. Jadi kita type dekat command line ni, kita type add and then kita masukkan 180, add 180 and then sudut dia 90. Okey, lepas masuk sudut kita tekan enter, maka terhasillah garisan menegak yang panjang dia 180. Okey, nampak macam pendek. Kalau tak percaya, kita ukur dia punya ni dimension. Kita dimensionkan dia. Tengok dia tulis 180. So maksud dia panjang ni adalah 180 mm. Kemudian kita buat garisan mendata yang mana panjang dia 270. Okey, so nak buat garisan mendata, kita ambil arahan line, bawa kita punya mouse kita, cursor kita ke garisan yang kita nak buat ni tadi. Okey, pastikan awak akan jumpa simbol endpoint kat sini. Okay, kalau tak jumpa simbol endpoint, awak pastikan awak punya OSNAP, objek snap ataupun OSNAP awak di on kan. Kalau macam ni on, kalau macam ni off. On, off. Kalau tak jumpa yang kat sini,
awak type awak dekat command line OSNAP. Okay, OSNAP, object snap, and then enter. Okay. Okay, so dekat sini dia ada pilihan endpoint, midpoint, middle point, center, node, extension dan lain-lain lagi. So klik dekat endpoint and then pergi ke bahagian atas dekat tulis sini object snap on. Okay, object snap on, tekan klik dekat sini. Okay, sampai di tanda right sini and then okay. Okay, kemudian pergi ke arahan line, so awak akan jumpa simbol ni warna hijau. Okay. Okay. Rapatkan cursor awak ke warna hijau tu tadi, simbol endpoint, tekan left click satu kali, kemudian gerakkan mouse. So kat sini garisan tu tak akan putus. Okay. Kita nak buat garisan mendata. Mendata ke kiri. Mendata ke kanan sebanyak jarak dia 277. Okay. So second point kita kat sini. So second point macam biasa kita add 277, sudut dia kosong. Enter and then you dapat yang ini. Tanpa tekan enter lagi sekali, garisan ke bawah. Garisan ke bawah yang mana jarak dia tadi 180. So, kita type dekat command line add untuk sambungan 180. Sudut dia berapa? Sudut dia 270. Okey, ataupun awak boleh tulis sudut dia negatif 90 pun boleh. Okey, tulis 270. So daripada sini kita enter. Selepas kita enter, garisan ni tak putus lagi. Kalau nak putuskan, kita enter lagi sekali. Kalau tak nak putuskan, kita sambung ke garisan hujung lagi satu. Bawa dia pergi ke endpoint. And then left click satu kali. Okay. Left click satu kali. Kemudian enter. So kita dah dapat kotak ini. Garisan sempadan. Kemudian kita nak buat kotak tajuk. Kita buat kotak tajuk yang mana jarak dia 10 mm ke bawah. Okey. So apa yang saya akan buat dekat sini? Saya klik copy. Saya klik copy. Dekat command line kat sini dia tanya specify object. Objek yang ini saya nak copy. And then saya tekan enter. So dari sini dia akan tanya specify base point. Base point tu maksud dia dari titik mula. Saya klik dekat end point sini. And then arahan dia tanya specify second point. Kat mana saya nak copy benda ni? Okay. Saya nak copy. Tadi saya baca. Kita baca dia punya jarak dari atas ni ke bawah ni sebanyak 10 mm. Jadi kat sini saya type 10 mm. Sudut dia 270. Kita enter. Okey, dia tak putus lagi, kita enter lagi. Okey, 2 kali enter untuk kita putuskan. Okey, so maka terhasillah 2 garisan yang selari yang telah kita copy tadi. Okey, kemudian
Daripada sini, ambil line, kita pergi endpoint, kita sambungkan line ni ke endpoint. Lagi satu. Okey, sebelah sini, kita ambil line, pergi ke endpoint. Lagi satu. Now, kita dah ada kotak tajuk. Okey, so dalam kotak tajuk tu kita ada 3 bahagian, yang mana jarak untuk nama calon ni jarak dia 140, yang kedua jarak untuk kad pengenalan 100 mm. So apa yang saya buat kat sini, saya cuba copy garisan ini, okey, kepada jarak 140. Okey, saya copy, pergi ke garisan yang saya nak, and then saya tekan enter, specify first point, base point, saya bawa dekat sini, okey, and then saya masukkan jarak dia 140, sudut dia kosong, 140 sudut kosong, and then saya enter. Okey, so saya dapat yang ini. Kemudian jarak garisan ini saya copy lagi sekali, specify base point, saya masukkan jarak dia 100, just type 100, and then masukkan sudut dia kosong, enter. Okey, so kita dapat garisan ni. Dia tak putus lagi ni, kita enter sekali lagi. Okey, sampai dia putus. So kita dah dapat kotak tajuk dan garisan sepadan. Okay, now kita nak masukkan teks untuk nama calon, nombor kad pengenalan dan tugasan. Okay, untuk menulis nama calon, kita pergi ke arahan teks multi-line text atau mtext. Okay, kita pergi ke multi-line text atau mtext. Ataupun kat sini kita boleh type mtext, enter. Okay, kat sini kita masukkan ruang. Kita masukkan ruang kat mana kita nak buat teks. Di sini pun dia kata first corner. So saya dalam ruang kotak ini, saya tekan satu titik di hujung ni, and then saya bawa sampai hujung. Okay, ini ruang saya nak tulis teks. So sini saya akan masukkan nama calon. Okay, selepas saya masukkan nama calon dekat sini, pastikan dekat sini saiz dia 3. Bahagian atas ni saiz dia 3 sebab arahan hendakkan kita buat satu tulisan yang bersaiz 3. Kemudian dekat sini jenis font dia adalah Arial. Okey, selepas 2 tu dikenal pasti, maka kita boleh tekan close text editor. Close text editor, maka dapatlah kat sini. Okey. Okey, disebabkan yang ini kita tengok dia tak center, jadi kita ambil, kita tekan teks tadi, nama calon tu satu kali, and then kita pergi ke move. Bagi arahan move, okay, kita specify base point, tekan base point, kita boleh gerakkan dia. Saya agak-agak dia dekat tengah ni. Maka dapatlah tengah-tengah dia. Okey, itu cara nak move garisan. Okey. Yang kedua, kita nak buat tulisan dekat tulisan apa ni? Nombor kad pengenalan. Okey.
Nama calon ni kita nak ubah, kita double klik dekat sini. Kita bolehlah letak nama dia. Nama siapa ni? Nama Norman Hakim. Okey, pastikan nama penuh Norman bin Hakim. Okey, kita close balik kat sini. Okey, kemudian kita nak letak kad pengenalan dengan letak tugasan 1. So, saya nak memudahkan kerja, saya tak nak tulis tag, saya nak copy. Saya tekan copy sini, tekan nama calon sini. Okey. Dah tekan nama calon situ, saya dah copy yang ini, saya enter. Dia ditanya base point. Base point saya ambil di titik ini. Klik satu kali dekat sini. Okey. And then saya bawa dekat sini. Pergi titik yang kedua. Saya zoom in. Zoom out. Pergi yang ketiga. Dekat sini. Okey. And then saya enter. Nak zoom in, zoom out, kita scrollkan kita punya mouse. Okey. Seterusnya, yang bahagian tengah ni saya tukar kepada, saya double klik, saya tukar kepada nombor kad pengenalan. Nombor kad pengenalan. NO je. So, NO sini. Nombor kad pengenalan, and then saya close. So, saya dapat sini. Kat sini saya double klik lagi. Saya tukar kepada tugasan 1. Close. So, saya dapat ni. Kita nak dapatkan tengah-tengah. Okay, saya zoom in lagi sekali. Saya select tugasan 1. Saya pergi ke move. Saya tekan mana-mana dekat sini. And then saya gerakkan. Tekan satu kali, saya gerakkan. Dah sampai tempat yang sesuai, saya tekan satu kali lagi. So, saya dapat titik tengah. Okay. So, inilah garisan sempadan dan kotak tajuk untuk tugasan pada hari ini. Okey, kemudian kita pergi ke sini, save. Jadilah save. Okey. Selamat mencuba.